Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasihlah buat staff-staff yang hadir, Puan Suhana, Dr. Nur Hadibah, Puan Farhana, Cik Rahayu Izwani yang sudi hadir. Actually, road tour kita yang last sekali kalau kita tengok kat slide tu adalah pada bulan Disember bersama staff ACIS dan FPDP. So kami ambil maklum lah idea dan saranan daripada Puan Suhana tu, kita lastkan kita nyerok tour tahun depan tu sampai bulan 11. Sebab dah hujung-hujung tahun ni semua orang dah cukup jam latihan, dah tak willing kan semua kan. Cuma yang kami nyerok tour ni lebih kepada pengisian jelajah lah. And then jelajah setiap department dan fakulti untuk setiap department dan fakulti mengenali perkhidmatan yang ada di unit kejayaan kaunseling. Sebab untuk makluman bersama PR sendiri, ada juga staf memaklumkan tak tahu sumber bantuan-bantuan yang ada bersama untuk saringan kesihatan mental yang ada di UiTPG. Sedangkan tapi melalui bukti jelajah klinik psikologi by department dan fakulti ni membuktikan kami dah jelajah. Cuma tuan-puan kena ambil maklumlah keberadaan kami di sini dan kita sama-sama bekerjasama untuk prestasi pelajar untuk utamanya dan staff lah. Sebab staff pun kami ambil maklum dari segi perkhidmatan psikologi, tapi biasanya datang tu walk in lah. Walk in tu biasanya sharing session ataupun konsultasi dan biasanya ada yang staff dirujuk lah. Yang dirujuk tu biasanya daripada pejabat rektor atau pejabat pentadbiran lah. Okay. So topik kita hari ni adalah jelajah klinik psikologi siri 12, gagak atau rebah, inventari saringan kesihatan mental. Sebelum kita bermula, kita mulakan majlis kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Okay, amin ya Allah. Okay, saya dan Puan Aina adalah selaku penceramah pada hari ini. Jadi mungkin dalam fakta perkongsian kami tu mungkin ada perkara yang tidak menempati cita rasa, tak kena dengan diri anda sendiri. Jadi kami bagi pihak unit kejayaan kaunseling memohon kemaafan lah. Ini hanya sekadar perkongsian. Mungkin ada perkara yang boleh menepati cita rasa tuan-puan boleh ambil. Mana yang tak, puan boleh tak perlu ambil. Cuma apa yang kami kongsikan adalah berkaitan dengan fakta sahaja. Alright, okay, seperti yang dipaparkan layar tu adalah latar belakang kami. Of course, mungkin kat sini ada sama-sama kita daripada alumni UPM, UTM, UM. Kami pun sama je lah kat situ. Alright, Alhamdulillah saya dapat Aina daripada Warin pada UiTM Shah Alam. Kalau di kampus Pasir Gudang kita tak cukup student kita tak cukup untuk nisbah untuk ada 2 orang kaunselor. Alhamdulillah ketua di Pusat Kejayaan Kaunseling UiTM Shah Alam izinkan Warin di Shah Alam tu diberi kepada kampus Pasir Gudang seorang. So Aina beradalah bersama dengan saya. Okay. Alright, mungkin nak pilih kaunselor muslimah. Aina muslimah nampak tu. Dia memang budak sekolah agama. Alright. So seterusnya ini adalah 2 sistem. Kita ada 2 sistem iaitu Counseling to You dan Career Counseling for You. counseling2you.uitm.edu.my ni, okey, tuan-puan boleh cuba juga register. Saya copy juga dekat ruangan chat. Dia punya link tu semalam kita tak ramai. Cuba sama-sama kita masuk dalam sistem tu, just klik register je. Okay, klik register. Tengok bila tuan-puan register boleh ke tak? Sebab bila dah register tu, tuan-puan boleh rujuk tau pelajar. Saya percaya depan saya ni semua pensyarah-pensyarah yang hebat dan mungkin ada pelajar-pelajar yang perlu dirujuk, masukkan turun dalam sistem ni. Right? Okay, sementara tu mungkin saya tunjukkan sikit video lah. Video lain lah, I nak off kejap. Saya share video. Okay. Saya share video video ni. Ni contoh ni kalau di kampus kita. Assalamualaikum dan selamat datang semua ke unit kejayaan kaunseling UiTM Cawangan Johor. Jom kenali kaunselor anda di kampus Segamat. Ni dua-dua daripada kaunselor Segamat lah. So far Johor semua perempuan.
Dah recall lelaki tapi tak ada cara. Kenali pula kaunselor anda di kampus Pasir Gudang. Unit Kerjaya dan Kaunseling Kampus Segamat terletak di bangunan Seri Bendahara Aras 2 dan berhadapan dengan Pejabat Amhal Ehwal Pelajar. Unit Kerjaya dan Kaunseling Kampus Pasir Gudang pula terletak di Aras 2 bangunan Budi Siswa. Waktu untuk berurusan di pejabat adalah dari jam 8 pagi sehingga 5 petang bagi hari Ahad hingga Rabu dan bagi hari Khamis pula dari jam 8 pagi sehingga 3.30 petang. Unit Kerjaya dan Kaunseling UiTM Cawangan Johor ditubuhkan untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling dan kerjaya kepada pelajar dan staf sejajar dengan hasrat UiTM bagi melahirkan graduan yang berketerampilan, berdaya saing dan menepati kehendak industri dan majikan. Unit Kerjaya dan Kaunseling terdiri daripada 3 unit iaitu Unit Kerjaya, Unit Kaunseling dan Unit Psikologi. Berikut adalah merupakan objektif perkhidmatan Unit Kerjaya dan Kaunseling. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial Unit Kerjaya dan Kaunseling bagi UiTM Cawangan Johor Kampus Selamat dan Kampus Pasir Gudang untuk mengetahui info-info terkini mengenai program yang akan dijalankan serta perkongsian mengenai kesihatan mental, tips kerjaya dan banyak lagi. Seterusnya adalah taklimat mengenai pendaftaran sistem Counselling to You. Para pelajar digalakkan untuk membuat pendaftaran Counselling to You sebelum berjumpa dengan kaunselor anda. Apa itu sistem Counselling to You? Sistem Counselling to You merupakan aplikasi perkhidmatan kaunseling di mana para pelajar boleh mendapatkan khidmat kaunseling secara maya dan membuat temujanji secara atas talian dengan menggunakan telefon bimbit, laptop, tablet, PC dan mana-mana gadget berteraskan internet. Untuk membuat pendaftaran Counselling to You, langkah pertama yang para pelajar perlu lakukan adalah melayari laman sesawang Career Counselling for You. Kemudian, klik pada Counselling Services dan seterusnya, klik pada Counselling to You. Langkah seterusnya, para pelajar perlu klik pada Register dan kemudian klik Student. Langkah ketiga, masukkan student ID ataupun nombor pelajar anda, kemudian tekan Search. Kemudian, masukkan password dan sahkan password anda. Seterusnya, klik Create an Account.
Sekiranya para pelajar berjaya mendaftar, pemberitahuan tentang pendaftaran akan tertera di skrin. Langkah seterusnya, klik login dan masukkan username anda iaitu nombor pelajar anda dan seterusnya, masukkan password yang telah anda daftarkan tadi dan klik login. Kemudian, klik counseling dan pilih new registration. Pelajar diminta untuk membaca borang persetujuan yang tertera di skrin dan klik kotak I have read and agree the terms and condition dan klik proceed. Sekiranya para pelajar ingin membuat temujanji bersama kaunselor anda, sila pilih counselling type appointment dan memilih tarikh dan masa bagi temujanji tersebut. Kemudian, klik kaunselor dan pilih kaunselor anda. Paparan skrin akan menunjukkan kaunselor anda mengikut kampus masing-masing iaitu jika anda pelajar kampus Gamat, paparan skrin akan menunjukkan nama kaunselor di kampus Gamat dan jika anda pelajar kampus Pasir Gudang, paparan skrin akan menunjukkan nama kaunselor di kampus Pasir Gudang. Seterusnya, nyatakan problem ataupun isu yang dihadapi dan jangan lupa masukkan nombor telefon anda dan klik submit. Setelah temujanji dilakukan, kaunselor dan pelajar akan menerima email pengesahan bagi temujanji kaunseling tersebut. Di samping itu, sekiranya para pelajar ingin menghantar mesej kepada kaunselor anda, sila pilih counselling type message, kemudian pilih kaunselor anda dan masukkan problem ataupun isu yang anda hadapi. Seterusnya, masukkan nombor telefon anda yang boleh dihubungi dan akhir sekali, klik submit. Okey, itu sahaja cara-cara untuk membuat pendaftaran dan menggunakan sistem Counseling to You. Semoga sistem Counseling to You ini dapat memudahkan para pelajar untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling di kampus masing-masing. Sekiranya para pelajar mempunyai masalah untuk membuat pendaftaran atau menggunakan sistem Counseling to You, sila berhubung dengan kaunselor para pelajar mengikut kampus masing-masing. Okay, Alhamdulillah. Tu adalah cara nak register Counseling to You tapi dia version pelajar. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan masuk, dia sama je. Cuma as a staff, kita klik as a member. As a member dan terus masuk dalam sistem. Jadi, bila dah klik member, contohnya pensyarah, dia boleh rujuk terus pelajar. Contohnya saya tunjuk dia ada borang yang dirujuk lah. Okay, contohnya dekat skrin ni, yang ni skrin saya lah. Bila tuan-puan dah register, tuan-puan akan nampak kat sini keluar auto nama tuan-puan. Nama tak payah masuk sebab kita pakai sistem UiTM. Bila sistem UiTM, one staff ke pelajar register je, memang kita dah auto pop up lah. Sebab, okay, cuma dashboard saya ni lebih detail lah sebab yang ni dashboard kaunselor dia lebih banyak lah. Okay, cuma untuk pensyarah dia ada kat counselling dan you boleh rujuk. Contohnya bila pelajar rujuk dia akan reference. So reference, just masukkan nama pelajar, isu pelajar berkenaan dan klik. And then kepada saya, nanti saya akan allegate lah sama ada kes tu saya ambil ataupun saya akan refer kepada Puan Aina. Okay, sebab so far kadang-kadang pelajar dah ODR, dah nampak pelajar tak datang kelas ke apa semua. Jadi sistem ni memang boleh menolong bantu. Okay, kalau kita tengok dekat skrin saya yang hijau-hijau ni, contohnya student memang dia buat appointment sendirilah. And then kita juga ada psychology test. Kalau dalam sistem tadi, kalau daripada video tunjukkan juga tentang career counselling for you. Contohnya inventory kesihatan mental yang kita buat hari ni adalah test yang tak ada dalam sistem. Okay, test tak ada dalam sistem. Kenapa tak ada dalam sistem? Sebab kita tak dapat lagi permission owner test tu untuk kita masukkan dalam sistem UiTM. Okay, so far kalau macam ada certain ujian tu, owner dia pensyarah UPM, kena melalui laman web UPM, contoh. Tapi ni antara ujian-ujian yang dapat permission yang kita dah masukkan dalam sistem. Jadi pelajar nak buat, terus boleh buat. Yang menariknya juga, contohnya para pensyarah mesti ada pelajar-pelajar PA kan, penasihat akademik. Pelajar, kalau dia dah register sistem ni, dia dah boleh login tentang psychology test. Contohlah hari tu tak ada buat aktiviti, just nak buat ice breaking bersama pelajar PA dari segi ujian. Okey, kalau kita nak tengok ujian apa, pelajar-pelajar ni nampak bimbang. Nak minggu exam, bimbang. Okey, yang menarik juga, kita juga ada ketagihan pornografi. Yang ni memang ada isu hangat lah pelajar-pelajar kita sekarang.
Jadi kita tengok and then kita sama-sama bincang dalam kelompok tuan-puan lah. Contohnya tanpa kaunselor pun tuan-puan boleh juga buat aktiviti ni bersama dengan pelajar. Nak libatkan kami pun boleh, tak libatkan kami pun boleh. Cuma konsep utamanya adalah supaya kita nak pelajar-pelajar kita dalam keadaan sihat mental. Okay, cuma untuk staff kena melalui kaunselor sebab dia tak ada dalam sistem you all, tak ada ujian-ujian ni. Okay, tu adalah tentang intro counseling2you.uitm.edu.my dan career counseling for you.uitm.edu.my. So saya harap jelas lah. Tadi nampak apa, ada Tuan Syukri masuk, dia tengok agaknya tak nampak ada staff archis masuk, left balik tapi tak ada masalah lah. Okay, seterusnya Aina, slide seterusnya. Okay, inventory kita ni hari ni adalah gagak atau rebah. Okay, contohnya dekat sini saya sukalah nak tekankan, contohnya kalau macam business biasanya kita akan tengok kalau kita ajar pelajar tentang untung rugi, kos lepas, kita bayangkan penyakit mental tu ibarat macam untung rugi. Adakah kita nak biarkan pelajar kita tu, kita memang mengajar dalam kelas, tapi bila pelajar yang kita keluar daripada UiTM tu kualiti dia tak ada. Maksudnya nothing sebab dia punya mental illness dia yang tak settle lagi. Jadi dari segi bisnes tu untung tak kita hasilkan produk yang begitu? Tak untung kan? Jadi kaitkan balik mental illness ni dari segi bisnes tu untung dan rugi. Okey, untung dan rugi kita bantu pelajar. Setiap pelajar ni kadang-kadang dia minat macam-macam perkara. Banyak sangat masalah yang mereka fikirkan. Jadi macam mana kita nak bantu dia untuk buat kos lepas. Kos lepas dalam bertingkah laku rasional lah. Okey, slide seterusnya Aina. Okey, jadi ni antara ujian-ujian yang kita boleh buat lah, inventory kesihatan mental bersama dengan pelajar. Contoh dekat situ kita akan detect lah pelajar ni okey dah ada simptom tekanan mental. Tapi simptom tekanan mental ni tak semestinya kita turun refer kepada psikiatris. Ada kes-kes yang kita refer kepada kaunselor saja, dia tak perlukan psikologi klinikal. Okey, suka saya terangkan kalau kami adalah psikologi counselling. Psikologi counselling, saya dan Puan Aina adalah psikologi counselling, iaitu kita berinteraksi dengan pelajar-pelajar yang sihat mental, yang boleh walk in sendiri, sebab tu untuk pelajar universiti. Kalau psikologi klinikal, biasanya ditempatkan di hospital atau di klinik-klinik sebab dia dah bukan jadi klien, dia jadi patient. Maksudnya dia tidak boleh berfikir dengan rasional, tak boleh buat keputusan dengan baik. Kadang-kadang kita pun mengalami proses-proses tu. Sebab tu kalau penduduk di Malaysia 1:3, contohnya kat dalam ni kalau kita ada 6 orang, okey 1:3 tu kita akan mengalami penyakit mental. Tapi stigmanya adalah penyakit mental ni akan pulih. Bukannya tak boleh, sebab tu kena refer kepada psikologi klinikal atau psikiatris sebab dia akan bergantung pada ubat pada masa tertentu. Once dia dah okey, kita dah tak perlu dia bergantung dengan ubat. So clear di situlah kalau saya dengan Puan Aina, psikologi counselling. Kalau di hospital kita ada psikologi klinikal. Contohnya juga kalau kita dapat student memang kami diagnose, pelajar ni memang kami refer kepada psikiatris di hospital sebab dia perlukan ubat. Kadang-kadang simptom penyakit mental pelajar tu kadang-kadang ada 2, kadang-kadang ada 3 kita diagnose. Okay, kita pun boleh diagnose diri kita sebab kami melalui borang inventory ni. Contohlah tuan-puan buat ujian ni, dia memula dalam masa 2 minggu ni tinggi. Skor dia ada tinggi. Tapi lepas sebulan puan buat lagi, skor dia pun memang tinggi juga. Jadi tinggi lagi. Lepas 2 bulan masih tinggi. Maksudnya tuan-puan perlu dapatkan bantuan. Sebab biasanya tekanan-tekanan anxiety kebimbangan ni berlaku dalam masa seminggu, 2 minggu dan insyaAllah kita boleh move on. Tapi mana yang tak boleh move on tu stagnant je kat mana kat tempat tu, maksudnya dia perlukan bantuan. Jadi kat situlah contohnya kalau suka saya kalau ada star artist di sini, mungkin kadang-kadang ada timbal balik lah stigma bahawasanya seterusnya slide Aina ya kat stigma tu kadang-kadang tuan-puan memaklumkan bahawa penyakit mental ni pelajar-pelajar mungkin tak solat, tak apa. Tapi kalau kita tengok kalau kes-kes di Mekah ni orang yang menunaikan umrah, menunaikan haji, kenapa di Tanah Suci pun ada kes-kes tujuh bangunan, tiba-tiba daripada tu tujuh bangunan meninggal dunia, kesihatan mental terjejah di situ. Tapi sebab tu dalam rukun untuk menunaikan haji tu kena sihat akal. Sebab tu sihat akal maksudnya dia sihat. Kadang-kadang dia sihat mental tapi dengan ubat tu dia insyaAllah dia akan rasional pemikiran dia dan dia bergantung pada ubat. Ubat-ubat mental ni sama je macam ubat sakit jantung, darah tinggi, kencing manis, ubat-ubat begitu, ubat kanser. Cuma melalui ubat-ubatan tu yang dapat kontrol diri kita bertimbal dengan baik. Dan Alhamdulillah lah mungkin dalam pandemik COVID-19 ni hikmahnya
masyarakat Malaysia sendiri sedar tentang wujudnya penyakit mental. Dan saya harap one day insurans kita pun akan cover tentang penyakit mental. Kalau tuan-puan mempunyai kenalan yang punya sakit mental, boleh juga dapatkan bantuan melalui Majlis Agama Islam Johor. Di sana juga mereka bekalkan allowance untuk pesakit mental. Ni antara stigma kita lah, yang kita takut nak referkan orang ni adalah sebab kita punya stigma adalah psychiatrist disorder not real medical issue. Mana boleh tak ada medical issue? Contohlah, awak tidak boleh bertingkah laku dengan baik, tak rasional, halusinasi. Okey, dia akan efek tak penyakit lain? Pastinya akan efek jantung, efek darah tinggi, efek kesihatan, okey, mencederakan diri. Jadi dia adalah penyakit yang berkait antara satu sama lain. Jadi tak boleh cakap psychiatric disorder are not real medical issue. Okey, sebab dia termasuk dalam medical board of doktor lah. Okey, dan mental illness is caused by personal weakness. Ya, mungkin ada orang cakap, alah kau ni lemah sebab tu kau kena mental illness. Ya ke? Sebab kita tak nampak benda apa yang berlaku pada diri dia. Dia ibarat, saya suka cakap, contohlah ibarat kalau kita tengok ibarat kalau kita tengok itik berenang di lautan, itik berenang di tasik. Kita nampak itik tu berenang tenang je bergerak kan, dari muara ke darat kan. Tapi kita nampak tak kaki itik yang bergerak-gerak di dalam air tu, berapa heavynya dia bergerak dengan laju untuk kekuatan dia bergerak di tasik. Jadi sebab tu kita nampak yang surf je, biasa kita tengok iceberg lah kan. Kita nampak yang luaran, kita nampak luaran tapi dalaman. Penyakit mental lebih kepada benda yang dalaman yang tak dilepaskan. People are faking or doing it for attention. Okay, mungkin dia kata, alah you all ni fake lah, sengaja kot, attention seeker. Mungkin ada yang attention seeker, tapi kebanyakan dia tak attention seeker pun. Cuma dia tak boleh bertingkah laku rasional dengan diri dia. Sebab tu kita sebagai yang rasional ni, pemikiran yang mental awareness ni, italah peranan kita untuk bantu mereka. Sebab tu saya suka terangkan pada pelajar, tak semestinya you nak jumpa kaunselor. Kalau you percaya dengan pensyarah, you berjumpa pensyarah. Percaya dengan ibu bapa, berjumpa ibu bapa. Yang penting you kena dapatkan rawatan. Kalau you dah detect diri you memang ada mental illness, dah start menyendiri, murung, kemurungan, rasa tak bermaya, rasa tak bermotivasi, you need someone to talk to lah. Tak boleh biarkan baggage tu atau beban tu you tak settlekan, nanti dia akan jadi unfinished problem. Jadi you macam carry je problem kita tu sepanjang masa. Okay, people with mental illness cannot handle work or school. Siapa kata? Contohnya ramai je kalau kita tengok, kita tak nampak sebenarnya orang sebenarnya dia memang ada mental illness tapi dia bergantung pada ubat. Bila ubat dia makan tu dia okey, dia boleh buat kerja dengan baik, apa semua, dia tenang, dia tak rasa nak self harm, dia tak rasa suicide, nak cuba bunuh diri. Kita ada macam tu. Cuba dia dah ada ubat yang untuk tenangkan diri dia. Sebab dalam badan kita ni kan ada hormon serotonin, dopamin. So hormon-hormon yang menenangkan badan kita ni. So antara function ubat-ubat tu adalah untuk menenangkan hormon-hormon. Yang tu tak akan dapat daripada kaunselor UITM lah. Yang tu of course dapat daripada kaunselor, psychiatrist, like clinical di luar. Okay, stigma lagi, people condition mental violent and dangerous. Jangan macam tu. Kadang-kadang kita dapat dia menyendiri je kan. Ada, you akan nampak. Kalau tuan-puan nampak pelajar-pelajar dah start menyendiri, jalan sorang-sorang, makan sorang-sorang. Cuba tanya, kenapa awak suka sorang-sorang, tak ada kawan ke? Sebab dia dah ada simptom-simptom begitu. Sebab dalam social life di universiti ni kita kena berkawan-kawan. Sebab tu kita ada assignment by group, assignment individu. Jadi rugilah sebab kita tak nak dia damagekan lagi tentang diri dia. Sebab tu you can never get better from mental illness pun stigma. Okay, stigma, kenapa saya cakap stigma? Contohnya di Hospital Permai, kita ni bagus kalau kita panggil Hospital Tanjung Rambutan. Hospital Permai tu ada je ditempatkan tentang sakit-sakit mental yang telah pulih, dah recovery daripada rawatan, tapi dia berharap untuk duduk di situ. Memang ada perumahan, sebab kita nampak banyak perumahan. Memanglah sekarang Hospital Permai letak pesakit COVID di situ. Cuma dia ada juga perumahan yang memang untuk bekal-bekal pesakit mental ni duduk, dia pergi kerja dan balik kerja di situ. Ada juga. Itu salah satu rawatan lah. Cuma kita tak all out kan lah. Kan semua nak duduk Hospital Permai kan. Percuma. Okay. Seterusnya. Okay, ni pun antara stigma-stigma lagi. Utik, macam mana kita nak mengelakkan stigma-stigma ni? Tuan-puan, saya, Puan Aina, pujuk diri sendiri. Kalau contohlah kita jumpa kawan-kawan yang memang dah nampak depressed apa semua,
Kita terus tanya dia, kau perlukan dapatkan rawatan ke daripada pakar, kau nak aku jumpa, aku teman kau ke, contoh kita berkomunikasi dengan rakan-rakan kita. Kita jangan biarkan dia macam kita label dia, kita jadi stereotype, kita label dia macam alah dia ni masalah dia masalah problem family lah, itulah inilah. Okay, jadi kita tak honest lah, kita tak honest nak membantu dia untuk mendapatkan treatment. Jadi peranan diri kita untuk mengelakkan stigma, di kalangan pelajar, staff, macam mana kita nak bantu untuk mereka kekal dalam keadaan mental dan sihat. Suka saya tekankan bahawa penyakit mental is about the biological, sebab tu tubuh badan kita. Jadi saya touch tentang hormon. Yang kita kaitkan dengan agama tu kita punya spiritual. Yang kita memang dah dididik dengan agama tu lain. Biologi dengan spiritual. Kalau betul lah tak perlu pun biological, contohlah kalau kita dapat COVID-19, tak perlu pergi jumpa doktor. Kita treatment diri kita dengan spiritual. Tengok recovery ke tak? Tak, sebab kita perlukan ubat-ubatan. Sebab tu kita cakap biologi dengan spiritual. Jadi dua perkara ni kita kena maklum lah. Tadi tak ada isu kalau kat sini mungkin bercanggah pendapat, sepatutnya kita sama-sama untuk menambah baik mental awareness di kalangan staff UiTM, di kalangan student-student UiTM ni sebenarnya. Jadi kalau ada staff-staff ACIS di sini, saya suka sangat bekerjasama. Contoh the last part is doa, miracle of doa tu. Jadi kami nak bekerjasama, apakah miracle doa yang pelajar-pelajar boleh amalkan supaya doa dia tu dimakbul Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bergabung bersama. Semua orang boleh berdoa, tapi kadang-kadang doa kita yang bagaimana? Doa bagaimana yang nampak ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sini sebab tu kalau talk ACIS lebih kepada macam mana nak kaitkan kerohanian tu, agama tu dengan kaunseling tu bergabung bersama. Dan kalau bisnes ni mudah juga kita jadikan untung rugi kan, kita ajar pelajar tentang untung rugi, final year project, kalau you buat bisnes apa semua untung rugi. Rugi tak kalau kita belajar selama 2 tahun setengah dalam bidang bisnes, lala you keluar tak jadi apa, rugi. Jadi kita teach pelajar tu untung rugi tentang diri sini di situ. Jadi of course last part kita akan rasa macam I love myself lah, saya tak nak merugikan diri saya. Alright. Ni antara kesan-kesan stigma lah. Kesan-kesan stigma, kadang-kadang kenapa kalau kita tengok staff, pelajar dia tak nak mengaku dia ada penyakit mental walaupun memang dia ada, sebab dia takut ni tidak diterima oleh keluarga dan rakan-rakan. Orang selalu cakap kau ni kena-ngada lah, sebab dia tak kena di batang hidung sendiri. Again saya cakap 1/3 rakyat Malaysia akan mengalami masalah kesihatan mental. Contohlah kita dapat contoh, kalau saya dapat penyakit COVID-19, ada ahli keluarga meninggal, of course saya takkan sedih dalam keadaan tak rasional. Tapi tengok lepas 2 minggu tu dia akan jadi tenang ke tak? Berlalutan tak? Kalau berlalutan maksudnya keperlukan dapatkan bantuan daripada pakar-pakar yang lain. Kalau kita rasa motivasi dalaman kita kuat untuk kita melawan, insya-Allah tu tak ada masalah. Dia efek lah motivasi dalaman luaran. Dan kita ni peranan adalah motivasi luaran untuk bantu orang lain. Dan kita tanya diri kita, motivasi dalaman kita kuat ke tak? Ada orang kuat je kalau contohlah, sebagai contoh saya okey je kalau orang cemuh ke, bully ke, okey. Sebab contohnya kalau orang cemuh ke, bully ke, saya tunjukkan lagi saya punya kelebihan diri. Saya tak nak dam apa semua. Sebab kenapa? Sebab saya sayang diri saya. Sebab Allah yang bagi diri saya ni bukan manusia. Jadi itu contohnya orang yang ada motivasi dalaman yang kuat. Tapi bagaimana dengan orang yang tak ada motivasi dalaman kuat? Contohlah kena diskriminasi di tempat kerja. Orang bully dia bagi kerja banyak. Lama-lama dia jadi demotivate, penat lah semua orang suruh aku. Tapi dia tak ada rasa untuk bersuara. Dia lebih kepada sikap pasif, menerima saja. Tak boleh nak asertif, tak boleh nak menyuarakan, sorry, ni bukan kerja I, ni kerja you, tapi kalau you tak faham kerja tu, kita buat kerja sama-sama, tak ada masalah. Tapi you bagi I 100% tak boleh. Contoh, dia firm, tapi bagi orang-orang yang pasif, okay, boleh buat. Tapi dia seorang-seorang memendam rasa sendiri. So tak baguslah macam tu. Alright? Seterusnya Ina. Ni cara-cara mengatasi. Cara mengatasi macam ni lah. InsyaAllah tahun depan saya dengan Puan Ina plan kita buat kaunseling kelompok. Untuk tahun ni kami dah buat tentang klinik psikologi road tour. Semua orang dah terangkan tentang sistem counselling to you, career counselling for you. 2 sistem ni untuk tuan-puan tahu apa perkhidmatan yang ada di UiTM ni. And then tahun depan kita bincang. Fakulti ni nak bincang tentang topik apa. Contohnya nak bincang tentang topik konflik. So ramai-ramai mungkin dalam satu grup 10 orang, kita bincang. So setiap orang luahkan, bagi pendapat. Jadi kadang-kadang kaunseling kelompok tu pun boleh menolong, bantu.
And then kalau kita tengok daripada video tadi, kita ada info concern memang tentang etika kerahsiaan. Of course dalam kaunseling kelompok pun kita akan ada etika kerahsiaan. Setiap ahli yang kelompok tu kena tanda tangan bahawa apa yang diceritakan dalam kelompok tidak boleh diceritakan di luar. Hanya dicerita dalam kelompok berkenaan saya. Maksudnya kita simpan rahsia sama kita simpan aib sesama kita. Alright, bercakap secara, bila dia dah bercakap sukarela, mungkin idea rakan-rakan tu, oh okey, boleh dia menolong bantu. Didik diri dengan orang bertukar mengenai kesihatan mental yang saya terangkan tadi tentang stigma. Kita didik, penyakit mental ni memang wujud. Sama ada you perlukan bantuan ke tak. Okey, perlukan bantuan. Kalau motivasi dalaman tu kuat, tak perlukan bantuan. Kalau motivasi dalaman tu tak kuat untuk recovery, jadi perlukan bantuan orang luar. Menunjukkan keprihatinan lah kalau kita nampak pelajar-pelajar. Okey, saya suka terangkan pelajar-pelajar yang you all nampak pointer, so far kalau kat sini ada pelajar bisnes kan. Pelajar bisnes pun ada kes-kes pelajar bisnes yang pointer 39, 3.8, tapi dia ada masalah penyakit mental. Saya memang monitor dia bagi ubat apa semua, dan ubat biasanya saya akan tempatkan di klinik kesihatan bersama dengan Dr. Syafinas sebab saya tak nak ada isu pelajar overdose makan ubat. So setiap pagi sebelum pergi kuliah dia akan ambil ubat. Cuma sekarang kita ODL, pelajar kena pegang ubat sendirilah. Okay, and then saya kaitkan juga dengan pelajar. Contohnya pelajar kalau pointer dia dah down, saya minta izin pelajar. Contohnya saya cakap pelajar, boleh tak saya ceritakan isu awak, kesihatan mental awak ni kepada ketua pusat pengajian awak, kepada penasihat akademik awak. Sebab sekurang-kurangnya mereka boleh menolong bantu dalam carry markah awak. Saya tak nak awak fail. Macam tu kalau pelajar izinkan, saya akan bantu. Sebab kadang-kadang ada koordinator, KPP, dia dah nampak dah pelajar ni memang ada masalah 3 simptom sakit mental yang memang dia dah makan ubat apa semua. Jadi kita tak naklah macam push dia macam pelajar-pelajar normal. Assignment kena full fat begini apa semua sebab mereka tak tahan. Okay, resilient dia. Mereka tak, daya tahan mereka tu rendah. Daya tahan mereka rendah. Jadi automatically dah ramai juga pelajar-pelajar yang memang saya refer kepada KPP apa semua, mereka dah selamat graduate. Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau pelajar yang pointer 39 tu maksudnya motivasi dalaman dia kuat. Dia kuat, kata tak apa puan, saya kuat, saya boleh jaga pointer saya. Sebab macam mana saya teruk pun pointer saya jaga. Yang tu dia kata okey lah. Cuma saya pantau lah lepas graduate you dapat kerja ke tak, you buat penerapan degree ke tak. After that dia dah boleh lalui kehidupan dia sendiri. Sebab penyakit mental ni satu je, kita jangan biarkan dia lonely. Dia dah lonely, kadang-kadang pelajar dia dah lonely, lepas tu dengar lagi lagu lonely. Teruslah menyendiri. Jadi dia terus mengasingkan diri dia sendiri. Jadi kita yang kat luar ni sertai sokongan support system, pensyarah, kaunselor, kita bergabung bersama support system untuk pelajar kita. Jadi insyaAllah lah mental awareness di kalangan staff tu kita boleh bantu. Dan lagi pandemik COVID-19 ni sangat tinggi. Contohnya ibu bapa yang kehilangan sumber pendapatan, pergaduhan, perceraian. Ada kes juga pelajar cuba bunuh diri, contohnya kes perceraian ibu bapa. Okay, kita teach dia macam kita nak bantu dia, kita rationalkan dia. Okay, contohnya kadang-kadang kita bukan Tuhan, kita terus tak judge to the conclusion. Sebab tu kalau sesi counselling, kita bagi dulu klien tu bercakap apa yang dia rasa, and then apa yang dia cerita tu rational ke tak. Irrational belief system tu yang kita betulkan dia. Okay, betul ke kalau berfikiran sebegini? Dalam Islam betul ke? Kita kaitkan juga. Walaupun kaunselor, kalau kaunselor kami ada kaunselor Islam, kami kaitkan tentang teori Islam juga. Contohnya kalau macam teori barat, kalau teori barat tak ada masalah. Contohnya dia nak betulkan jantina ke, perempuan nak perempuan ke, lelaki kalau lelaki, tak ada masalah. Tapi kita adalah kaunselor Islam, of course kita gunakan kaunselor Islam tu penyelesaian dalam kehidupan seharian kita. Alright? So seterusnya, saya harap kalau tuan-puan ada apa-apa soalan ni boleh tanya je di ruangan chat. Okay, kalau kita tengok inventory saringan kesihatan mental ni, skor dia macam tu je, by nombor. Dia tak ada macam differential anxiety scale, DAS, yang biasanya kalau kita pergi klinik tu DAS. DAS tu dia tahap kemurungan, kebimbangan, okay, tekanan. Tapi yang ni kita adalah di sini. Okay, contohlah kalau dalam kehidupan kita kan extrovert kita suka dengan orang ramai, introvert kita mendiam. Tapi kalau orang boleh bereaksi antara kedua-dua, dia akan jadi ambivert tengah-tengah. Jadi kat sini kita tengok skor 6 dan skor 10. Okay, skor 6 dan skor 10 ni yang ni hasil keputusan kaunselor lah. Kami sendiri jawab. Setiap kali road tour kami juga jawab ujian tu untuk terangkan kepada anda semua tahap kesihatan mental kaunselor juga. Alright, okay. Yang ni saya teruskan kepada Puan Aina lah. Okay, sambung Puan Aina.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh? Dengar, okey. Okey. Baik, untuk hasil keputusan kaunselor di sini ada dua skor. Okey, jika seseorang individu yang telah menjawab ujian ini dan mendapat skor 14 ke atas, itu bermaksud dia memerlukan bantuan. Secara umumnya boleh minta bantuan kepada kaunselor lah untuk yang terdekat kat sini kan, dekat UiTM. Kita boleh jumpa kaunselor untuk cek balik tahap masalah kesihatan mental mana yang membuatkan diri dia perlukan bantuan. Jadi untuk skor 6 dan skor 10 ni di mana kedua-dua kaunselor mempunyai keputusan di bawah 14. Kalau bawah 14, maksudnya dua-dua masih dalam keadaan baik, normal, rasional, wajar dan sebagainya. Jadi kalau kita ada dua skor ni, mana satu skor Wan Su, mana satu skor saya. Nanti kita bagilah hadiah boleh datang collect hadiah dekat unit kerja counselling. Kami ada je. Tapi yang menang-menang semua tak datang untuk collect lah. Bagi dah datang collect di unit kerja counselling, tadi dah terangkan dalam lokasi. Okey, siapa yang skor 6, mungkin kat ruangan chat tu kita sama. Siapa yang tuan-puan rasa skor 6 tu saya Suzaina ataupun Aina. Okey, skor 10 siapa? Jom sama-sama kita kat ruangan chat, kita ceria-ceriakan pagi-pagi ni sambil-sambil yang dah breakfast, ada yang belum breakfast tu. Ada? Agak-agak je, tak kisah. Skor 6 siapa? Skor 6, okey Puan Suhana jawab. Skor 6 Puan Suzaina, skor 10 Puan Aina. Okey Aina, Puan Suhana dah jawab tu. Okey, jadi Puan Suhana terima kasih kerana telah menjawab dan jawapan yang diberikan adalah betul. Okey, skor 6 ialah Puan Suzaina dan skor 10 ialah saya. Yeay! Boleh bertanya di kaunseling tu tak hadiah dengan Puan Su? Boleh. Saya bagi. Okey, sekejap lagi saya datang lepas ni. Okey, baik. Okey, sekarang kita pergi kepada pengisian yang utama iaitu berkaitan dengan kenali tanda-tanda masalah kesihatan mental. Okey, ada 3 masalah kesihatan mental yang akan dikongsikan. Yang general yang kita tahu, yang general orang senang dapat iaitu stress, anxiety dan juga depression. Dan kita akan pergi kepada setiap satu-satu masalah kesihatan mental ini. Yang pertama sekali kita lihat kepada tekanan atau lebih dikenali sebagai stres dalam bahasa Inggeris, di mana ia didefinisikan sebagai tindak balas fizikal, emosi dan mental terhadap perubahan atau cabaran. Maksudnya fizikal, emosi dan mental ni bergerak seiring. Bukan salah satu terpisah, bergerak seiring di mana bila kita mendapat satu cabaran ataupun perubahan, katakan cabaran dalam bekerja ataupun perubahan daripada contoh dulu belum kahwin, sekarang sudah berkahwin, perubahan-perubahan ini akan memberi tindak balas terhadap fizikal, emosi dan mental kita. Dan kemudian ia juga boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tak mengira umur, jantina, bangsa atau agama. Wak Ima baby sekalipun, bayi yang baru lahir sekalipun, baby kan, pun dia ada stres dia. Sebagai contoh stres, bila lapar nak makan, nak susu kan, ibu dia lambat bagi ke. So baby pun dah ada stres. Jadinya baby sampailah keluarga mas, masing-masing ada stres sendiri. Dan stres ini memberi kesan kepada semua lapisan masyarakat dan secara tidak langsung kepada keluarga mereka. Walaupun yang kena stres tu individu, katakanlah anak yang kena stres ni kan ada masalah tekanan yang melampau, dia juga akan memberi kesan kepada adik-beradik lain, kepada ibu bapa, kepada guru, rakan-rakan dan juga orang sekeliling dia. Dan tindak balas yang tidak sihat terhadap stres boleh berlaku apabila individu mengalami stres yang melampaui tahap yang boleh diterimanya. Kita stres ni dia ada 3 jenis. Okey, kita ada eustress, neustress dan juga distress. Eustress yang mula pada E dan EUSTRESS. Okay, eustress ni good stress. Maksudnya stres yang bagus untuk diri kita. Kita dalam kehidupan masih memberikan stres untuk jadikan sebagai motivasi dan juga booster. Sebagai contoh, bila kita bekerja dinaikkan pangkat, kan mendapat anugerah, ia akan menjadi satu tekanan kepada kita untuk buat lebih baik, buat lagi bagus. Okey, kalau new stress, NUSTRESS pula menunjukkan neutral. Sebagai contoh, berlakunya gempa bumi ataupun gunung berapi kat Indonesia, benda tu perkara yang penting. Tapi dia tidak memberi kesan kepada kita. Jadi kita tak rasa stres pun jika kita dengar okey ada gempa bumi, ada gunung berapi tengah meletus ke, sebab tak ada bagi kesan kepada kita. Kemudian yang ketiga ialah distress, DISTREES, di mana stres ini merupakan stres yang tidak baik untuk diri kita. Sebagai contoh, apabila kita kehilangan orang yang kita sayang, kemudian kita meratapi pemerigian tu secara melampau-lampau, contoh terlalu bersedih, terlalu murung, kecewa, menangis kan.
tak makan, tak minum, tak tidur sehingga boleh bagi kesan buruk kepada diri kita, itu menunjukkan kita berada dalam keadaan stres yang tidak baik. Jadi kalau kita kata tekanan ataupun stres ni tak semestinya benda yang tak baik je. Tekanan dan stres ni ada juga baiknya. Cuma dia jadi tak baik bila mana dia mengganggu kesihatan fizikal dan mental kita. Okey, inilah punca-punca tekanan ataupun stres. Boleh jadi dalam punca kepada individu ataupun daripada persekitaran. Untuk individu sebagai contoh, dia bercita-cita dan berkeinginan yang terlalu tinggi melampaui keupayaan diri. Okey, bila dia terlalu over kan, dia nak, contoh dia kata, saya nak pergi ke bulan. Nak pergi ke bulan tu bagus cita-cita, cuma adakah kita layak? Adakah kita mampu dari segi fizikal, mental, akademik dan sebagainya. Kemudian berasa tidak selamat dalam sesuatu perkara. Okay, rasa takut, pergi kerja rasa tak tenang, kan? Balik rumah rasa risau. And then kurang keyakinan diri dan juga takut kepada kegagalan. Okay, bila orang ni terlalu mementingkan kejayaan, terlalu mementingkan perfectionist tu, dia boleh jadi rasa stres. Yang kedua ialah dari segi persekitaran. Okay, peristiwa hidup seperti kehilangan dan kematian orang yang disayangi macam tadi yang saya katakan. And then kekurangan sokongan keluarga ataupun sosial. Okay, keluarga tak support, tak ada kawan. Kita bekerja pun bos benci kita ke. Itu boleh menyebabkan kita berasa stres. And then pengabaian, penderaan fizikal dan emosi. Fizikal kita nampak orang tumbuk, lebam-lebam kan. Emosi ni kita sedih-sedih orang tak nampak kan. Tapi kita tahu yang kita berada dalam keadaan sedih yang melampau, kecewa yang melampau sehingga menyebabkan kita rasa tertekan. Dan ada sikitlah masalah di tempat kerja. Contoh, kasi kerja tak bagi kerjasama, bos tak hargai kerja-kerja yang kita dah buat, ataupun kita ada masalah-masalah sampingan lain. Baik, antara gejala-gejala tekanan dan stres, okay, boleh cek balik pada diri tuan-tuan perempuan, ada tak gejala-gejala ni berlaku pada diri perempuan. Sebab kadang-kadang kita tak perasan, aku ni tengah stres rupanya, aku ni tengah tertekan rupanya kan. Jadi melalui gejala-gejala ini mungkin boleh menjadi kata checklist, reflect balik adakah kita sedang mengalami tekanan yang teruk ataupun tidak. Okay, ada 4 gejala tekanan iaitu tingkah laku, fizikal, fikiran dan juga emosi. Okay, dari segi tingkah laku, bagi mereka yang merokok, adakah mereka merokok secara berlebihan, okay, makan berlebihan, bertindak secara impulsif, mudah terkejut, penyalahgunaan dadah dan alkohol. Ini menunjukkan tingkah laku yang tidak baik. Seterusnya dari segi fikiran, bimbang, kurang daya tumpuan, mudah lupa, takut gagal dan juga rendah diri. Fikiran-fikiran negatif juga yang menyebabkan diri dia berada dalam keadaan tertekan. Yang ketiga dari segi fizikal. Okay, ini kita boleh nampak, kalau fizikal ni kita boleh nampak secara luaran. Kering mulut, gementar, susah nak tidur, cepat letih, kurang selera makan, sakit kepala, lenguh badan. Jadi kalau kita rasa orang sekeliling kita, contoh ahli keluarga ataupun rakan sekerja yang ada gejala-gejala dari fizikal ni, kita boleh tanya dia, ada masalah ke, nak makan ke, ada yang dirisaukan ke. Kita kena sentiasa keep update dengan orang sekeliling kita, adakah mereka dalam keadaan baik ataupun tidak. Yang keempat adalah segi emosi, iaitu gelisah, cepat marah, lemah semangat. Okay, apabila seseorang itu mempunyai gejala-gejala tekanan ataupun stres ini, dia perlu datang, kalau dia nak ambil inisiatif untuk bantu dia boleh datang pergi jumpa kaunselor, kita buat ujian saringan, kan, jawab ujian inventory. Macam tadi Puan Su kata, dalam 2 minggu, dalam 2 bulan kita akan keep update dan sehingga tahap di mana kita tengok dia memerlukan bantuan luar, sebagai contoh bantuan daripada doktor psikiatris, kita akan refer kepada klinik ataupun hospital. Inilah kedua. Yang kedua ialah berkaitan penyakit anxiety, keresahan. Perasaan kerisauan yang melampau dirasai seseorang apabila diancam, sama ada ia benar atau hanya imajinasi. Anxiety ni lebih kepada kerisauan, kita bimbang yang melampau-lampau. Kita bimbang sampai kadang benda tu tak logik pun kita bimbangkan sangat, ataupun benda yang remeh-temeh pun kita terlalu bimbangkan sangat. Itu boleh menyebabkan kita mengalami anxiety attack. Jadi antara punca-punca menyebabkan seseorang itu mendapat anxiety, pertama dari segi individu, dia gagal menangani masalah yang dihadapi. Bila kita gagal nak selesaikan satu masalah tu, kita akan risau, kita akan fikir secara berlarutan, makan hari, makan bulan, makan tahun. Selagi tak settle, selagi itulah kita akan fikir. Kemudian kedua adalah beban kewangan atau berpendapatan rendah. Mungkin akibat daripada COVID-19 ni, kita ataupun ada segelintir yang mengalami masalah dari segi kewangan. Risau, anak cukup tak makan, anak dapat tak pergi sekolah kan.
Okey, kemudian yang ketiga ialah perubahan dalam rutin harian seperti perpindahan tempat. Contoh dulu kita kerja dekat katakanlah dulu kerja dekat Kelantan, tiba-tiba kena kerja kat Johor. Elok-elok duduk kat Pantai Timur, sekarang dah kena adapt dengan keadaan orang kat selatan. Jadi perubahan-perubahan ni menyebabkan kita rasa risau. Mampu ke tak aku ni nak adapt dengan perubahan ni. And then yang keempat ialah penyakit kronik seperti kencing manis, kanser, penyakit jantung, gangguan tiroid. Di mana bila kita ada penyakit, tak kisahlah kronik pun ataupun tak kronik, bila kita sakit mesti kita rasa risau kan. Lagi-lagi tengah COVID-19 ni, aku kena COVID ke? Aku boleh sembuh ke? Keresahan ataupun kebimbangan ini menyebabkan kita mempunyai masalah anxiety. Yang kedua adalah dari segi persekitaran. Okey, kalau persekitaran konflik dalam keluarga dan persekitaran masuk tempat kerja. Contoh berlaku ni konflik dalam keluarga, mak ayah bergaduh ataupun konflik di tempat kerja, ada masalah dengan rakan kerja. Jadi masalah-masalah ini ataupun konflik-konflik ini pun boleh trigger kita punya rasa bimbang. Yang kedua ialah pengasingan sosial, kena pulau ke, kena bully ke, pengabaian, penderaan fizikal dan juga emosi. Okey, inilah gejala-gejala keresahan anxiety. Okey, tingkah laku fizikal, emosi dan juga fikiran. Dia lebih kurang je simptom-simptom ni. Sebab itulah kalau boleh bila kita dah detect kita mengalami gejala-gejala ni, terus je jumpa kaunselor untuk check sebenarnya masalah kesihatan mental apa yang kita alami. Adakah keresahan, adakah stres ataupun adakah depression. Alright. Yang ketiga ialah berkaitan kemurungan. Okey, untuk kemurungan ialah salah satu gangguan mental yang dicirikan oleh gangguan perasaan sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, serta hilang minat dalam aktiviti harian selama sekurang-kurangnya 2 minggu. Okey, kita tengok dalam masa tempoh 2 minggu ni, adakah kita sedih berpanjangan, adakah kita rasa orang kata letih kan, lesu, hilang minat. Sebab kalau dalam term psikologi pun kita kena paling minimal 2 minggu. Okey, bila 2 minggu tu kita tengok dah ada ciri-ciri yang tidak baik untuk diri kita ni, kita boleh refer kepada kaunselor. And then kaunselor akan check dalam tempoh 2 minggu, kemudian 2 bulan. Yang paling lama pun 1 tahun, dan kalau masih lagi berada dalam keadaan ini, kita akan refer kepada hospital. And then kemurungan juga boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja, tidak kira umur, jantina atau bangsa. Dan jika ia tidak dirawat, ia boleh berlarutan sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Okey, saya pasti setiap orang ada masalah, seorang ada isu, seorang ada konflik. Cuma yang membezakannya adakah kita boleh cope, boleh hadapi tak setiap masalah-masalah ini. Bagi mereka yang tak boleh menghadapi atau mereka yang tidak mempunyai seperti Coach kata, resilient dia tidak kuat, dia mudah untuk menghadapi masalah-masalah kesihatan mental seperti stress, anxiety dan juga depression. Okey, antara punca-punca untuk dari segi individu apabila berlakunya perubahan kimia dalam otak, iaitu berlaku ketidakseimbangan kimia dekat otak. Macam tadi, Puan Su kata kita ada hormon-hormon, serotonin, dopamin. Jadi bila hormon-hormon ni tidak stabil ataupun kita tak ada hormon-hormon positif ini, menyebabkan kita mudah rasa sedih, rasa lesu, rasa letih dan sebagainya. Kemudian boleh juga akibat daripada genetik. Okey, bila ada ahli keluarga kita yang pernah menghadapi penyakit ataupun masalah kesihatan mental ni, seseorang itu mempunyai kecenderungan yang tinggi. Contoh mak ayah kita ataupun atuk nenek kita, saudara mara kita yang ada masalah depression, anxiety, itu menyebabkan kita mudah untuk mengalami masalah ini. Yang ketiga adalah penyakit kronik. Penyakit kronik macam tadi, kita ada penyakit sekecil mana pun, sehingga sebesar mana pun kita akan rasa risau, ada boleh sembuh tak ni, ada tendensi tak untuk baik kan, kita akan sentiasa fikir sebab semua orang nak sihat. Yang kedua ialah dari segi persekitaran. Persekitaran ni apabila berlakunya peristiwa ataupun tragedi dalam kehidupan kita, contoh kehilangan orang kita sayang. Bila peristiwa ataupun tragedi yang lampau-lampau ni berlaku, menyebabkan kita rasa trauma mungkin sehingga menyebabkan kemurungan. Yang kedua, penderaan fizikal dan emosi macam yang terbaru kita tengok kejadian buli di MRSM. Bila seorang pelajar dibuli secara berkumpulan kan, ada kumpulan kelompok tu membuli seseorang, dia akan rasa murung. Akan datang pun sebenarnya untuk bully ni bukan yang time tu je dia akan rasa risau, murung dan sebagainya. Ia akan memberi long effect. Akan datang pun dia akan rasa risau. Bila nak bekerja tu dia akan rasa takut kan, bila nak berkeluarga pun dia rasa takut. Sebab itulah untuk bully ni
dia ada efek dari segi fizikal, emosi dan juga mental seseorang. Yang ketiga adalah dari segi pengabaian, pengasingan daripada keluarga dan rakan-rakan, kekurangan sokongan keluarga dan sosial. Okay, bila kita hilang tempat kita bergantung di dunia ni, sebagai contoh ahli keluarga, menyebabkan orang itu mudah untuk mendapatkan kemurungan. Untuk kemurungan, anxiety dan juga stres ni, cara kita diagnose melalui ujian inventory. Sebagai contoh yang famous kita guna, DAS. Kat situ kita akan boleh detect sama ada dia berada dalam tahap ringan, sederhana, teruk ataupun sangat teruk. Okay, bila teruk dan sangat teruk itu yang kita akan perlu bantuan daripada pihak psikiatris. Tapi kalau ringan, sederhana, kita boleh konsultasi lagi dalam sesi kaunseling bersama dengan kaunselor. Okay, ini antara gejala-gejala depression. Contoh dari segi emosi, kita rasa sedih ataupun kekosongan yang berpanjangan. Okay, bukannya time tu contoh sehari 2 hari je dia sedih. Tapi 2 minggu, boleh jadi 2 bulan atau makan tahun dia rasa sedih yang berpanjangan. Kemudian hilang minat terhadap hobi. Okay, dulu suka berbasikal, dulu suka bercucuk tanam, tiba-tiba dah tak minat. Kemudian rasa tidak tentram dan juga mudah marah, emosi dia dah tak stabil. Dari segi fikiran pula, perasaan mudah putus asa. Itu yang kadang-kadang bila mereka yang mengalami kemurungan yang sangat teruk ni, dia ada rasa tendensi nak bunuh diri sebab dia rasa tak ada duit apa dah kat dunia ni kan, dah tak boleh nak selesaikan masalah dia ni. And then dia rasa bersalah, rasa dia tak berguna, kurang dari tumpuan dan ingatan dan juga sukar membuat keputusan sebab kita berada dalam fikiran yang tak rasional, jadi sukar untuk dia membuat keputusan. Yang ketiga dari segi fizikal, cepat rasa letih, gangguan tidur, hilang selera makan dan penurunan berat badan, sakit kepala, sakit-sakit badan, gangguan pengharaman, kurang nafsu seksual, dah tak ada minat dalam hubungan seks. Jadi gejala-gejala fizikal ni pun sama. Kita boleh nampak adakah orang itu dia tak boleh tidur, dia tiba-tiba hilang berat badan secara mendadak, kemudian sedang sakit kepala, sakit-sakit badan kan, masalah pengharaman dan sebagainya. Dari segi tingkah laku pula, mencederakan diri sendiri dan juga idea dan cubaan bunuh diri. Ini bagi mereka yang berada tahap teruk dan juga sangat teruk. Dia tendensi nak mencederakan diri sendiri, contoh nak kelar-kelar tangan kan, nak tumbuk-tumbuk sampai berdarah tangan, hantuk-hantuk kepala kat dinding sampai lebam-lebam. Mereka ni dalam keadaan tak rasional. Mereka dalam keadaan tak sedar. Sebab tu mereka melakukan perbuatan-perbuatan tu. Bila kita tanya sakit tak, dia kata tak sakit. Bila kita tanya nak buat lagi tak, mereka pun tak pasti sama ada akan buat lagi ataupun tak. Macam tu. Jadi untuk idea dan cubaan bunuh diri, ada macam-macam cara untuk mereka bunuh diri. Jadi sebelum perkara-perkara ni terjadi dengan lebih teruk, kalau kita perasan ada pelajar-pelajar, ahli keluarga ataupun rakan-rakan kita yang punya gejala-gejala ini, kita cuba bantu mereka rujuk kepada kaunselor untuk dapatkan bantuan yang lebih lanjut. Okay, ini merupakan antara intervensi rawatan masalah kesihatan mental yang kita boleh sarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk lakukan. Antara ini ialah pertama, amalkan 10B. Okay, 10B ni untuk mengelakkan ataupun mengurangkan kadar tekanan. Contohnya, bernafas dengan dalam. Nanti kita akan ajar macam mana cara teknik bernafas dengan betul. Kemudian bertenang, berkata relax lah kan. Hidup ni kena chill-chill, jangan stress sangat. And then beribadat, ni sudah pasti kita kena minta bantuan kepada Allah SWT untuk memudahkan kehidupan kita, lancarkan segala urusan kerja kita dan sebagainya. Kemudian berurut. Okay, berurut ni pun nanti kita akan ajar secara step-step berurut. And then bercakap dengan seseorang. Kalau tuan-tuan perempuan tak nak jumpa kaunselor kan, malu ke segan ke, boleh cakap dengan kawan-kawan yang rapat dengan tuan-tuan perempuan. Kemudian berehat dan mendengar muzik, boleh dengar zikir dan sebagainya. Beriadah. Okay, beriadah ni terpulanglah tuan-tuan perempuan, ada masing-masing ada hobi masing-masing kan. Kita boleh beriadah dengan cara yang tidak memudaratkan diri kita. Jangan kita rasa macam tengok orang basikal, kita pun nak basikal. Sedangkan kita tak mampu nak basikal kan. Jadi ukur baju di badan sendiri, tengok sukan apa yang kita mampu untuk lakukan. Seterusnya berfikiran positif dan juga bersenam. Inilah 10B yang boleh diamalkan oleh tuan-tuan dan perempuan. Okey, inilah tangani stres dengan latihan pernafasan. Okey. Puan Su boleh ajar cara-cara bernafas yang betul? Okey, yang ni kita buat deep breathing lah. Saya rasa ramai juga yang dah tahu tentang deep breathing. Deep breathing ni contohnya kadang-kadang kita ada gejala anxiety, kadang tiba-tiba macam bimbang. Okey, contohnya bimbang kalau hari tu apa kita nak isi, kalau kami ada HR2U untuk SKT kan, contoh cukup ke tak cukup KPI kita. So kat situ tahap bimbang.
So macam ni kita nak relaxkan kita punya pernafasan, kita tak nak jantung kita tu jantung kita ni kalau dia berdetik-detik kan dia macam dia tak ada macam laju perlahan, maksudnya jantung kita dah ada problem tu. Okay, kita duk, okay. Tapi kalau duk, lepas tu slow, tak ada. Sebab tu kan doktor memang check. So deep breathing ni sama ada kita boleh diri ke, kita boleh duduk ke, so far kita semua duduk. Perempuan semua kat sini, so memanglah kita ni musim-musim PKP ni masing-masing punggung membesar kan, duduk kan. Kurang exercise, okay, termasuk saya lah. So duduk, okay. So kita tahan nafas. Okay, kalau macam kami suka guna teknik 747 ke 7 saat lah kita tarik Kita ambil tarik nafas tu 6 saat. Tarik nafas, tahan dalam masa 6 saat juga. Ingat nombor 6 je lah, senang. 6 saat dan lepaskan dalam masa 6 saat. Ataupun tarik nafas dalam kiraan 7, tahan 7, lepas 7. Jadi macam kita kena relax kalau macam ada orang tiba-tiba kita dapat musibah. Kena relax. Contohnya masa arwah kakak saya meninggal, tiba-tiba masuk hospital, petang malam meninggal. Jadi trauma tak kalau orang tua contohnya abang ipar terus call ayah saya. So ayah saya panik tak? Mestilah panik. Bukan masuk hospital ke? Betul ke meninggal? Orang tua dia memang bila kehilangan anak, dia hidup lagi tapi anak dah tak ada ni lain. Jadi macam mana? Masa tu ayah saya pun, okay saya terangkan, ayah saya pun dah macam, dia dah hilang ingatan juga tau. Dia macam terus shot dekat dia punya brain tu. Bila dia dapat panggilan daripada abang ipar tak pernah nangis, telefon dengan nangis, arwah kakak saya meninggal dunia. Jadi orang tua ni dia terus macam, dia sedih, dia nangis, meraung, tapi dia terus macam tak boleh nak terima. Jadi macam ni saya ajar ayah relax. Sepeluk ayah saya kuat-kuat. Saya ajar ayah saya deep breathing, relax abah, tahan nafas. Abah relax, tahan nafas, abah relax dulu. Abah ada anak-anak lain, relax. Benda ni happen, abah dah tentukan. Memang kita cakap tu sampai kita nangis juga. Tapi kita peluk dia, kita bagi dia relax, calm dia. Nanti dia dah calm, cakap abah jom kita buat solat dulu. Sebelum kita gerak pergi KL, kita buat solat dulu. Ayah saya ambil wuduk, dia buat solat sunat apa semua. Alhamdulillah dia okey. Jadi tekanan-tekanan yang kita hadapi ni kadang-kadang terus shoot dekat otak kita adalah bila kita terima tentang sesuatu perkara, kita terus jadi panik. Itu kita panggil panic attack. Jadi deep breathing ni adalah salah satu cara untuk kita relax. Contohnya, alamak, COVID terus stage 5. Kita panik, Allah, panik. Kalau kita panik, sebab tu ada juga dalam family saya meninggal panik, suami dia masuk hospital. Tapi isteri dia panik sebab suami dia masuk hospital, detect dalam nak check kencing manis, detect COVID. Jadi panik, sebagai isteri kat rumah dia panik. So dia dah panik, dia dah mula cerit-berit, tak boleh makan apa semua. Dan kita bawa dia pergi hospital juga. One day dekat hospital tu pun dia juga didiagnose tentang COVID. Tapi sebabkan panik dia isteri ni lebih daripada panik suami ni, jadi Allah memanglah dia dah tak ada arwah. Cuma panik kita tu jadi jantung kita dah tak stabil apa semua. Dan isteri tu meninggal. Dan suaminya alhamdulillah sihat, recovery. Tapi memang Allah dah tuliskan kan. Cuma panic attack ni kena jaga jugalah. Jadi salah satu cara kita nak relax tentang panic attack adalah kita deep breathing ni. Kan Faina? Menapas lebih baik. Kalau macam Faina, mak dia pun jururawat. So memang mak dia ada ajar lah benda-benda macam ni kan Aina. Okay, terus Aina. Kita kena laju Aina, dah 11 minit. Takut pensyarah ada kelas. Okay, baik. Untuk senaman pernafasan tadi yang paling penting, kita tarik nafas tu perut kena kembung ke depan. Kadang kita kalau normal breathing kan, kita nafas perut kempis kan. Tapi cara pernafasan yang betul, kita tarik nafas tu perut ke depan, hembus nafas tu perut kita kempis. Okay. Yang macam ni dia tunjukkan cara kita boleh buat dalam keadaan posisi duduk, baring atau berdiri. Okay, ini merupakan teknik untuk urutan leher dan bahu. Okay, kita boleh lakukan paling sedap lah orang kata kena urut ni, orang lain urut dengan kita kan. Jadi boleh minta lah ahli keluarga ataupun rakan-rakan yang terdekat untuk urutkan. Contoh dekat tengkuk kita, dekat bahu kita kan, dekat leher kita. Jadi bila kita lakukan ni akan adalah berlakunya kerenyangan otot-otot kita. Sebab lagilah kita banyak tengok PC, banyak tengok laptop kan. Lepas kelas sejam, lepas kelas pensyarah, lepas kelas 2 jam tu cuba buat urut-urut macam ni kan. Cuma zaman sekarang nak suruh urut-urut takut gangguan seksual pula kan. So kita urutlah diri kita sendiri. Okay.
Ini merupakan antara salah satu teknik juga. Tadi 10B, kedua pernafasan, ketiga ialah urutan. Okey, kemudian kaedah yang keempat lah kaedah relaksasi otot. Ni tuan-tuan perempuan boleh lakukan secara bersendirian lah. Duduk selesa atas kursi, pejamkan kedua-dua mata, kemudian relax. Ini renggangkan daripada atas ke bawah, daripada kita punya tangan, kemudian bahu, kemudian kaki dan akhir sekali ialah melakukan teknik pernafasan. Okey, antara saranan aktiviti minda sihat mengikut umur, tidak ada remaja, dewasa dan juga golongan warga emas. Contoh remaja, kita boleh beriadah, berhenti merokok, makan secara sihat, berkongsi masalah dengan orang yang boleh dipercayai. Jadi bagi tuan-tuan perempuan yang ada anak golongan remaja ni, kita boleh sarankan kepada mereka untuk lakukan aktiviti ini. Kemudian seterusnya dewasa, kita semua ni dewasa, jadi antara aktiviti yang kita boleh lakukan seperti beriadah, mendengar muzik, pengurusan masa yang bijak, sentiasa berfikiran positif dan bagi mereka merokok boleh berhenti secara perlahan-lahan. Dan akhir sekali kepada warga emas, kita boleh sarankan kepada ibu bapa kita melakukan senaman, aktiviti fizikal yang berintensiti rendah, maksudnya tak adalah sukan-sukan yang berat. Kemudian bersyukur dan beribadat dan akhir sekali mewujudkan hobi yang berfaedah. Okey, hari sekali ialah berkaitan refleksi diri. Kenapa kita kena buat refleksi diri ni? Supaya kita dapat dapat perbaiki diri kita dari semasa ke semasa. Boleh lakukan secara berkala sama ada mingguan ataupun bulanan. Di antara perkara refleksi diri yang kita lakukan dari segi self confidence, self image, self worth, self respect, self belief dan juga self esteem. Okey, jadi bila kita sentiasa refleks diri kita, bila kita sentiasa muhasabah diri kita, insya-Allah kita akan menjadi manusia yang lebih baik dari masa ke semasa. Itu sahaja penilaian program. Tuan-tuan perempuan boleh cuba scan untuk isi borang penilaian program. Dan itu merupakan perkongsian kami bagi siri jelajah yang terakhir. Dan semoga insya-Allah tahun depan kita akan berjumpa lagi. Amin. So again, thank you so much Tuan Baik. Kita ada Dr. Mariha, Puan Nur Anita Abdamia, kita ada Puan Nurul Farhana, Cik Rahayu Izwani, Dr. Hadiba dan Puan Suhana Muhammad. Thank you so much. Terconfuse lah Nur Hadiba dan Mariha ni. Thank you so much Puan Anita. Okay, contohnya ada topik lah macam Puan Anita, macam mana fighter untuk COVID-19 keluarga. Jadi benda-benda ni kita semua ada tekanan. Sebab tu kalau kita jumpa orang cakap aku tak ada tekanan, aku normal, kita terus cakap dia, aku rasa kau yang tak normal. Dalam kehidupan seharian Allah bagi ni dugaan setiap hari setiap orang ada tekanan. Cuma kita adalah maksudnya new stress. Kita adalah orang yang bereaksi positif dengan tekanan. Sebab tu kita boleh menjalani kehidupan kita dengan baik dari hari ke hari, insya-Allah. Okay, Assalamualaikum semua. Mohon maaf daripada kami salah dan silap. Semoga kita ada rezeki berjumpa lagi untuk semester akan datang. Thank you so much. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nanti saya datang sana. Claim anda. Bye. Terima kasih. Sama-sama. Okay, so nanti akak dah pergi sana. Okay, kita orang isi akak punya result terus.